Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam anak yang baik lagi cerdik, salam ranti mata target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia, insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dapat mengizinkan kita dalam keadaan sihat walafiat untuk bersama pada petang ini. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang dapat meluangkan masa untuk mendengar kalimat berkenaan anugerah inovasi peringkat Negeri Perak bagi tahun 2023 yang berusia barisan tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar bagi daerah Bagan Datuk yang dapat hadir bersama, barisan penolong kanan, pentadbiran, barisan pentadbir sekolah, rakan-rakan SISC Plus di PPD Bagan Datuk, rakan-rakan pegawai, penolong pegawai pendidikan daerah Bagan Datuk yang dapat bersama juga pada petang ini. Juga tidak dilupakan guru-guru daripada semua daerah Bagan Datuk, rakan-rakan daripada ahli jawatankuasa PIBDP dan ahli PIBDP Peringkat Kebangsaan bagi peserta inventif Bagan Datuk Perak, dan juga bersama kita insya-Allah daripada rakan-rakan Majlis Guru Cemerlang daerah Bagan Datuk. Terima kasih dapat bersama pada petang ini. Jadi alhamdulillah pada petang ini saya cuba berusaha kita buat dengan cepatlah. Pukul 4 kita akan habis untuk saya sampaikan talimat berkenaan anugerah inovasi peringkat Negeri Perak bagi tahun 2023. Saya ingat rakaman pun telah dibuat. Alhamdulillah, terima kasih pada Cik Asrul yang menjadi pengurus teknikal untuk Google Meet pada petang ini memberikan hosting dan sebagainya. Jadi internet saya petang ni internet petang saya sebenarnya buat di tak bawa stabil saya cuba buat di rumah. Saya khawatir di PD tak stabil, jadi saya buat di rumah. Rupanya di rumah pun macam tak stabil. Jadi kalau terputus-putus, dan tuan tolong maklum kepada saya untuk saya ulang. Dan atas sebab itulah saya dah sharekan link kehadiran. Jadi tuan-tuan boleh isi bagi link kehadiran SPL KPM. InsyaAllah kita akan jadikan sebagai SPL KPM selama 2 jam. Jadi tuan-tuan boleh isi terus ada di ruangan chat yang sediakan di situ. Supaya kalau ada masalah teknikal, yang penting tuan dah isi dahulu kehadiran. Dan mungkin nanti saya akan ataupun Cik Asrul sebagai hosting bagi Google Meet ini akan berkongsi rakaman untuk tuan-tuan semua. Jadi saya teruskan. Saya harap teknikal saya tak ada masalah. Suara saya boleh dengar dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah, cepat-cepat maklumkan pada saya. Jadi tuan-tuan boleh beritahu pada saya jika gambar yang diberikan tidak jelas atau suara saya tidak dapat didengari. Jadi saya teruskan tuan-tuan Oops. Okay, saya betulkan balik Semalam saya tak nampak rupanya. Alright. Okay, tuan-tuan boleh nampak InsyaAllah Jadi kita teruskan kalau tak ada masalah. Okay, insyaAllah pada petang ini seperti saya maklumkan lebih awal tadi, saya akan berikan taklimat berkenaan pertandingan Anugerah Inovasi Peringkat Negeri Perak tahun 2023 Untuk makluman tuan-tuan sepanjang pengalaman saya menceburi dalam bidang inovasi ini, khususnya dalam bidang pendidikan, bermula daripada tahun 2000, saya ingat saya lagi awal 2010, hinggalah saya menjadi alhamdulillah dengan izin Allah saya menjadi Johan peringkat
kebangsaan pada tahun 2012 sampailah kini. Belum ada lagi yang pertandingan inovasi yang dianjurkan oleh peringkat negeri Perak dengan jumlah hadiah yang begitu lumayan pada hari ini. Jadi saya cadangkan tuan-tuan ya, dengan hadiah yang nanti saya akan bincangkan, kita bincangkan bersama, hadiah yang begitu lumayan sampai 50K. Inilah kali pertama atau julung-julung kalinya ya. Hadiah yang begitu lumayan telah disediakan oleh pihak Kerajaan Negeri Perak ya. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada pihak Kerajaan Negeri Perak yang nampaknya begitu mementingkan inovasi ya, terutamanya dalam bidang pendidikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemakin dan semangat pada khususnya pada guru-guru dan pelajar di Negeri Perak untuk meneruskan ya hemat bati dalam memajukan inovasi di Negeri Perak dan akhirnya juga dapat memajukan ya inovasi di peringkat daerah sekali ya, di daerah Bangka Datu khususnya. Jadi kita teruskan tuan-tuan. Okey, saya terangkan di sini berkenaan objektif utama anugerah inovasi Negeri Perak, anugerah inovasi peringkat Negeri Perak bagi tahun 2023. Nanti juga ada objektif khusus bagi setiap kategori tuan-tuan ya. Bagi objektif utama, pertama memupuk pembudayaan inovasi dalam kalangan rakyat Negeri Perak. Kemudian memperkukuhkan penghasilan inovasi produk perkhidmatan yang berimpak tinggi kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi negeri. Ya. Yang ketiga, menambah baik perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih cekap dan produktif. Artinya, ia secara umum adalah kebaikan dan manfaat. Inovasi ini memberi manfaat yang besar kepada negeri Perak khususnya. Ya. Okey, inilah tuan-tuan yang saya masukkan tuan-tuan ya. Nanti kita akan perincikan lebih mendalam. Sebenarnya tuan-tuan ya, kita nanti ada 9 kategori pertandingan ya. Setiap 9 kategori pertandingan itu saya telah selidiki, saya membaca dengan mendalam. Setiap 9, sebenarnya ada 8 ya. Yang satu tu adalah anugerah inovasi Menteri Besar ya. Setiap bagi 8 kategori tadi, bagi tempat pertama akan dapat wang tunai sebanyak 10,000. Tuan-tuan ya, jumlah yang begitu besar ya. Peringkat kebangsaan pun pernah janjikan kepada saya 7,000. Dia dapat hadiah pun dah jadi kurang kepada 2,000. Tapi ni peringkat negeri Perak tuan-tuan telah dijanjikan 10,000 bagi setiap kategori. Ya, ada 8 kategori yang dipertandingkan, sebenarnya semua 9. 9 tu adalah yang utama. 8 ni adalah untuk pelbagai kategori. Jadi setiap kategori adalah 10,000 piala dan sijil penghargaan. Dan setiap kategori juga tempat kedua akan dapat 8,000 wang tunai. RM8,000, piala dan sijil penghargaan. Manakala tempat ketiga bagi setiap kategori akan memperoleh wang tunai RM5,000, piala dan sijil penghargaan. Dan di antara 8 kategori tadi, ke-8 kategori tadi yang dipertandingkan, yang telah menjadi johan akan dipertandingkan lagi. Jadi johan atau best award lah, best of the best daripada 8 kategori tadi akan memperoleh yang menjadi johan akan memperoleh anugerah inovasi Menteri Besar dengan wang tunai sebanyak 50K, 50,000, RM50,000, sijil penghargaan dan piala pusingan. Artinya tuan-tuan, siapa yang menjadi johan bagi setiap kategori, katakan dia dapat 10K tuan-tuan ya, menang lagi best of the best award ataupun anugerah inovasi Menteri Besar 50K, artinya guru berkenaan atau pelajar berkenaan akan membawa wang tunai sebanyak 60K, RM60,000. Inilah jumlah yang sepanjang saya menyertai pertandingan inovasi, inilah yang paling besar yang pernah diberikan. Ya, peringkat kebangsaan antarabangsa pun tak pernah saya jumpa nilai sebesar sebegini. Inilah yang paling besar tuan-tuan ya. Jadi saya mohonlah tuan-tuan ya, jangan dilepaskan peluang ini. Jadi tolong sebar-sebarkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Tuan-tuan ya. Okey, jadi saya teruskan. Sebelum tu saya ingin maklumkan juga pada tuan-tuan bahawa apa yang saya terangkan ini adalah yang secara umum. Yang kita nak fokus pada di bidang pendidikan kita lah. Ya. Kemudian nanti baru kita akan masuk khusus satu persatu yang melibatkan bidang kita sahaja. Tuan-tuan ya. Kalau bidang yang lain nanti kita tak akan teruskan lah. Jadi saya akan terangkan secara umum dulu pengetahuan khusus atau pengetahuan asas untuk kita mengetahui syarat pertandingan ini supaya lebih jelas, kemudian baru kita mendalam bagi setiap kategori. Ya. Dan yang itu saya akan rujuk terus kepada PDF yang
telah dikongsikan, saya percaya tuan-tuan juga telah melihatnya. Yang ini saya akan bincangkan secara khusus dahulu, secara khas dulu ya. Umum untuk semua sekali kategori ya. Okey, kita lihat kategori pertandingan dan syarat penyertaan. Yang pertama, kita lihat kepada anugerah inovasi sekolah rendah dan sekolah menengah. Atas singkatannya IISR dan IAISM ya. Sebenarnya dua kategori ini berbeza tuan-tuan ya. Saya cuma sekalikan sebab syaratnya sama. Tetapi untuk yang dimaklumkanlah apabila saya membacanya, AISR ni pun pemenangnya akan dapat 10K, Johan tadi. Manakala untuk sekolah menengah pun atau AISM juga akan dapat 10K. Jadi 10K tu bukanlah digabungkan kedua-duanya, tetapi dikira berasingan. Sekolah rendah lain, sekolah menengah pun lain. Jadi nampaknya peluangnya akan menjadi lebih besar tuan-tuan ya. Selalunya kadang-kadang digabung ya, kalau berkumpulan hari guru peringkat berkumpulan, yang baru kita sertai baru-baru ini dia gabung ya, prasekolah gabung, sekolah rendah gabung, menengah gabung, lepasan menengah pun gabung. Tetapi untuk yang ini, bagi kategori anugerah guru peringkat negeri Perak, dia asingkan. Sekolah menengah lain, sekolah rendah lain dan hadiahnya pun memang 10K tuan-tuan ya, untuk setiap kategori tadi ya. Okay, inilah sasarannya. Yang pertama, terbuka pada semua pelajar sekolah rendah dan menengah di bawah JPN Perak. Artinya yang ini khas untuk pelajar tuan-tuan ya, bukan untuk guru. Ini khas untuk pelajar sahaja. Terbuka pada semua pelajar sekolah rendah dan menengah di JPN Perak. Sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan ya, ini adalah syarat umum yang mesti diketahui ya, atau syarat asas yang mesti diketahui untuk semua sekali. Dan nanti mendalamnya saya akan masuk satu persatu tuan-tuan ya. Okey, yang B, maksimum 2 penyertaan bagi setiap sekolah dan telah disahkan oleh ketua jabatan. Contohnya, sekolah A ni ada 2 penyertaan bagi kategori sekolah rendah lah contohnya. Contohnya SJKT Tun Sambatan contohnya lah menyertai 2 penyertaan. Ya, satu cikgu A, satu cikgu B daripada sekolah yang sama. Itu boleh tuan-tuan ya. 3 tak boleh. Ya. Dan telah disahkan oleh ketua jabatan ya. Penyertaan tersebut telah disahkan oleh ketua jabatan. Projek inovasi mestilah asli dan tidak pernah dikomersialkan atau telah ditambah baik. Biasanya lah tuan-tuan ya, projek inovasi kita ni biasanya telah ditambah baik lah. Ya. Yang penting asli. Asli maksudnya memang daripada kita sendiri atau daripada pelajar sendiri. Tapi belum lagi dikomersialkan atau yang paling penting telah ditambah baik. Ya. Yang baharulah ya. Inovasi yang dihasilkan boleh bersifat inovasi penciptaan baharu. Inovasi penciptaan ni maksudnya tuan-tuan ialah inovasi yang orang lain tak pernah buat pun. Ya, yang baru diperkenalkan. Tuan-tuan baru perkenalkan ini kali pertama. Orang lain, sekolah lain memang tak pernah buat. Tuanlah orang pertama yang membuatnya. Dan kalau ada sama pun mungkin kebetulan. Ya. Saya nak berikan contoh apa ya. Kalau contoh handphone tu dah banyak dah. Ya, ada Nokia, ada Samsung. Tapi tuan-tuan mencipta benda yang baru daripada itu. Yang orang lain tak pernah buat. Ya. Ataupun inovasi penambahbaikan. Maksudnya macam handphone tadi lah. Handphone tu dah ada. Tapi tuan telah tambah baik. Atau pelajar-pelajar tuan-tuan telah tambah baik menjadi yang lebih memudahkan pelanggan. Kalau yang penciptaan tadi yang orang lain tak pernah buat. Contohnya handphonenya pakai hologram je. Boleh dipancar di tapak tangan. Ya. Maksudnya hologram tu yang baru. Handphone hologram. Orang lain tak pernah buat. Walaupun dia handphone juga ya. Tapi kalau penambahbaikan maksudnya handphone tu dah ada, cuma ditambah baik. Macam Nokia, Samsung, Oppo dan sebagainya, mereka bersaing ya. Minimum setiap kumpulan ialah 2 orang, maksimum 9 orang dan seorang guru pembimbing. Jadi maksudnya sekurang-kurangnya ada 2 pelajar lah. Boleh terus bertanya. Putus lagi. Okey, saya dah kembali. Rupanya Unify pun masalah.
Okey. Jadi saya teruskan. Tak ada masalah tuan-tuan ya? Nampak saya ya? Boleh dengar suara saya ya? Kita masuk anugerah inovasi lestari bumi hijau. Tentu tuan-tuan bertanya, ini untuk pelajar. Untuk guru di mana? Ya. Untuk guru ni ada banyak pilihan ya. Bagi guru-guru, kita ada pilihan pertama ialah anugerah inovasi lestari bumi hijau. Ya, ini untuk guru lah. Terbuka kepada semua sekolah menengah rendah di negeri Perak. Maksimum 2 penyertaan bagi setiap sekolah dan telah disahkan oleh Ketua Jabatan ya. Ini saya ulang semula ya, untuk anugerah inovasi lestari bumi hijau. Ya. Inovasi yang dihasilkan oleh agensi sahaja. Maksudnya agensi sahaja, inovasi dihasilkan oleh sekolah tu sahaja. Ya. Dan belum dipertandingkan di peringkat negeri dan ke atas. Saya telah membahasanya lebih lanjut lah. Kalau maksudnya kita telah tambah baik dan belum lagi dipertandingkan, itu kira yang inovasi penambahbaikan lah. Jadi yang sebelum tu walaupun kita dah bertanding di peringkat kebangsaan, kita ambil kira lah, sebab yang kita masuk di sini adalah yang kita telah tambah baik. Sebab dia ada di ruangan untuk C, perkara C ni. Inovasi yang dihasilkan boleh bersifat inovasi penciptaan baru atau inovasi yang kita telah buat penambahbaikan. Artinya penambahbaikan inilah yang kita belum lagi pertandingkan di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Yang sebelum itu memang yang mungkin versi 1, versi 2. Versi 3 ni kita akan masuk untuk pertandingan Hari Guru peringkat negeri Perak. Yang belum lagi dipertandingkan dan telah ditambah baik. Yang ini pula tuan-tuan ya, untuk minimum setiap kumpulan ialah 3 orang, maksimum 10 orang. Inovasi yang layak dipertandingkan dalam tempoh 3 tahun bermulai 2021, 2022 dan 2023. Artinya bolehlah kita andaikan 2021 kita versi 1, 2022 ni versi 2 dan kita nak pertandingkan ni 2023 versi ketiga lah. Ataupun mungkin dah ambil versi 3 tu bermula daripada tahun 2021 juga boleh dipertandingkan. Yang paling penting telah ada penambahbaikan ya. Ini untuk guru-guru tuan-tuan ya. Yang ketiga, anugerah inovasi terbuka. AI ini anugerah inovasi tuan-tuan terbuka. Ini juga boleh kepada guru-guru dan terbuka pada semua sekolah, iaitu guru dan AKP, anggota kumpulan pelaksana di negeri Perak. Ini terbuka. Dia ada sikit berbeza lah, nanti kita akan detail lebih mendalam tuan-tuan ya. Inovasi yang dihasilkan oleh agensi sahaja dan belum dipertandingkan di peringkat negeri dan ke atas. Inovasi yang dihasilkan boleh bersifat inovasi penciptaan baru atau inovasi penambahbaikan. Ini bersama tuan-tuan ya. Minimum setiap kumpulan 3 orang, maksimum 10 orang dan sama juga ya. Inovasi yang layak dipertandingkan dalam tempoh 3 tahun. Bermula 2021 hingga 2023. Ini anugerah inovasi terbuka, AI terbuka. Jadi saya ulang semula ya, untuk pelajar yang nombor 1 ni anugerah inovasi sekolah rendah dan sekolah menengah. Manakala untuk kita sebagai guru lah atau kaki tangan di sekolah boleh menyertai untuk perkara 3 untuk kaki tangan, tapi guru boleh 2 dan 3 Okey, seterusnya. Okey, kategori untuk anugerah inovasi akar umbi. AI akar umbi terbuka kepada semua tu 2 kali terbuka kepada semua persatuan, pertubuhan, organisasi, bukan kerajaan, NGO dan individu perseorangan di negeri Perak. Masuk di sini tuan-tuan, ini bukan sekolah. Tadi yang terbuka untuk sekolah. Akar umbi ni dia tidak dibuka pada sekolah, tapi pertubuhan, persatuan. Contohnya lah MGC, Majlis Guru Cemerlang Daerah Bangan Datuk, nak bertanding. Khusus di bawah tiket MGC. Ya, boleh, dipersilakan. Ataupun melalui Persatuan Inventif Bangan Datuk Perak, PIBDP. Ada persatuan tersebut ada khas. Contohnya katakanlah PIBDP mencipta sistem baharu. Bagaimana memudahkan ahlinya untuk menghasilkan satu inovasi dengan mudah dan berkesan. Setakat ni belum ada lagi tuan-tuan lah, saya berikan contoh PIBDP dah menghasilkan satu sistem atau perisian yang memudahkan ahli-ahlinya dapat menyertai inovasi secara baik dan berkesan dan memenuhi kehendak dalam setiap pertandingan inovasi. Itu boleh dipertandingkan sistem tersebut sebagai inovasi baharulah.
Ya, begitu juga dengan peserta yang lain ya. Maksimum 2 penyertaan dan telah disahkan oleh ketua jabatan ya. Jadi berbeza sikit akar umbi ni lebih kepada persatuan atau pertubuhan ya. Tetapi kalau persatuan pengakap, saya cadangkan itu masuk di bawah sekolah tuan-tuan ya. Sebab itu khas untuk pelajar je. Ya, kalau pelajar lah sebab ini terbuka lah. Terbuka pada semua persatuan, tak kisah sekolah dan sebagainya. Jadi kalau bagi pengakap bulan sabit merah contohnya ada inovasi baru, jangan masuk di sini tuan-tuan ya. Saya cadangkan masuk di bahagian pelajar tadi ya. Supaya saingan itu adalah kurang. Yang B, inovasi yang dipertandingkan merupakan inovasi yang dihasilkan persatuan, NGO, individu sahaja. Maksudnya persatuan NGO sahaja. Jadi yang lain tidak boleh. Inovasi yang dihasilkan boleh bersifat inovasi penciptaan baharu atau inovasi penambahbaikan. Sama tadi ya tuan-tuan, minimum setiap kumpulan 3 orang, maksimum 10 orang. Okey tuan-tuan ya. Ini bagi kiranya untuk kita lah, untuk guru. Untuk guru kita boleh menyertai 2 kategori pertandingan, 3 kategori pertandingan tadi, saya ulang semula. Ya. Untuk guru boleh masuk anugerah inovasi lestari bumi hijau ataupun anugerah inovasi terbuka, manakala untuk pelajar boleh menyertai inovasi sekolah rendah dan menengah. Selain itu guru juga boleh menyertai jika ada guru tersebut terbabit dalam NGO. Contohnya Persatuan Lima Masjid pun. Sekali lagi terputus. Minta maaf tuan-tuan Okey. Artinya untuk pelajar tadi boleh masuk 2, sekolah rendah, sekolah menengah. Untuk kita boleh 3 lah. Tapi yang paling baik 2 tadilah. Iaitu untuk teknologi hijau dengan terbuka ya. Satu lagi, kalau kita melibatkan, kita terlibat dalam persatuan untuk akar umbi. Seterusnya saya masuk yang nombor 5, iaitu anugerah inovasi menteri besar. Inilah antara hadiah yang paling utama. Jadi saya bacakan di sini ya. Johan kumpulan yang memperoleh penilaian markah 80 hingga 100%. Lebih kategori anugerah inovasi, pengurusan pentadbiran daerah dan tanah, ya, AIPDT, ataupun anugerah inovasi pihak berkuasa tempatan, AIPBT, ya, ataupun ni tadi lah untuk teknologi hijau tadi ya. Apa singkatan saya lupa tadi ya. Kemudian AI terbuka, anugerah inovasi terbuka, ataupun anugerah inovasi Institut Pengajian Tinggi, AIIPT, anugerah inovasi sekolah menengah, anugerah inovasi sekolah rendah dan akar umbi ya, anugerah inovasi akar umbi layak untuk menyertai anugerah inovasi menteri besar, AIMB. Artinya Johan bagi setiap kategori ni tadi layak untuk dipertandingkan bagi anugerah inovasi menteri besar. Ya. Dan perkara yang B ni ataupun seterusnya untuk item B ni, ini tentu kena fokuskan sebab produk yang berjaya, Johan lah bagi pandangan saya yang Johan antara Johan tadi, best of the best atau best award tadi antara 8 kategori tadi. 8 ni saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ada 8 8 kategori tadi akan menjadi Johan terpilih mendapat hadiah sebanyak 50k atau RM50,000 diusulkan untuk dipatentkan. Dipatentkan ni tidak sama dengan hak cipta ya. Hak cipta ni dia berlainan sikit tuan-tuan ya. Hak cipta ni macam jenama tu kita yang cipta. Patent kan ni dia perkara yang berlainan dan kosnya juga agak tinggi sedikit. Ini tuan-tuan boleh rujuk pada MyPo ya. Dan 10% hasil pendapatan perlu dijana kepada kerajaan negeri Perak. 10% lah daripada situ. Perlu diberikan kepada kerajaan negeri Perak. Jadi jikalah tuan-tuan terpilih, anugerah tuan-tuan terpilih menjadi Johan utama, Best Award, katakan dapat 10k untuk perniagaan tertentu, maksudnya 1000 perlu diberikan kepada kerajaan negeri Perak lah sebagai salah satu perjanjian dalam pertandingan inilah pada pandangan saya sebab telah dinyatakan dalam term atau syarat penyertaan
ya bagi pertandingan inovasi, anugerah inovasi Negeri Perak ini ya. Okey, hanya satu pemenang yang akan dinobatkan. Ada juga pertandingan lain seperti saya maklumkan tadi yang pakar 6 dan 7 ini ya. 6, 7 dan 8, tetapi saya tidak akan tekankan sebab saya utamakan yang majoriti ya. Walau bagaimanapun jika ada ahli Persatuan Aktiviti Bangan Datuk Perak daripada IPG, boleh fokus juga pada anugerah inovasi Institut Pengajian Tinggi AIIPT. Tapi saya lihat di sini lebih fokus pada pelajar juga, sama macam sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey tuan-tuan, saya teruskan. Tarikh tutup penyertaan ditetapkan pada 31 Julai 2023. Nampaknya kita ada masa lagi tuan-tuan ya. Dan pengumuman pemenang akan diumumkan dalam majlis ya, ataupun semasa majlis Majlis Pesada Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Perak MPIPA bagi tahun 2003 yang dijangkakan pada bulan Oktober 2023 ya. Tampaknya ada sedikit kesilapan ejaan di sini, tak apa, nanti saya akan betulkan. Maksudnya pemenang kita akan ketahui pada bulan Oktober 2023 lah pada majlis MPIPA dan keputusan panel penilai adalah muktamad tuan-tuan ya. Setakat ni untuk perkara asas atau perkara umum saya telah huraikan. Jadi kita lepas ni akan pergi kepada yang lebih mendalam untuk bagi setiap kategori yang kita pertandingkan, yang kita telah bincangkan tadi ataupun yang akan dipertandingkan ya. Jadi saya akan mulakan dahulu untuk sekolah menengah dan sekolah rendah tuan-tuan ya. Okey, jika tuan-tuan ada pertanyaan boleh kemukakan pada saya. Tuan-tuan boleh bertanya jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Doktor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu Rumi Zali. Baik, ada satu persoalan. Boleh dengar ya? Ya, dengar, saya dengar. Alhamdulillah. Berkaitan dengan akar umbi tadi tu. Yep. Dia ada slash untuk NGO dan ada akhir tu orang persorangan. Ya. Adakah orang persorangan tu macam kita kategori cikgu juga kita boleh masuk lah untuk boleh. akar umbi tu. Sebab dia ada orang persorangan pun boleh. kan? Boleh kan? Boleh. Saya faham macam tu lah. Dan kita boleh juga, betul, dia individu boleh. Dia betul, tak semestinya ada persatuan kan? Tak semestinya ada persatuan. Dia orang persorangan pun boleh. Okey, baik. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Soalan yang baik Cikgu Romizali Guru Besar daripada SK Sungai Batang. Okey, jadi saya teruskan tuan-tuan ya kepada pembentangan yang seterusnya. Kita akan mendalam satu persatu tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan ya, saya jangkalah kita akan habis sebelum pukul 4.30 lah. Nampak suku tu harap kita boleh selesai lah. Perpuasan ni faham lah tuan-tuan ya, letih sikit ya. Dan minta maaf juga tuan ya, saya memang buat lewat sikit pukul 3 sebab saya juga ada rakaman untuk rakaman keputusan anugerah guru bagi peringkat daerah Bangan Datuk ya. Jadi pun baru selesai, sebab itu saya mulakan pukul 3 ya. Okey, jadi kita teruskan kepada saya percaya tuan-tuan juga telah peroleh perkara yang sama. Cuma kita nak telusuri bersamalah tuan-tuan ya, untuk semakkan bersama. Saya percaya tuan-tuan juga telah membacanya. Seperti saya maklumkan tadi ya, walaupun garis panduan ini disekalikan untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, tetapi ya, hadiah 10K tetap berbeza untuk sekolah rendah dan sekolah menengah tuan-tuan ya. Okey, kita lihat satu persatu objektif khususnya. Ini objektif khusus tadi. Tadi yang sebelum ini saya bincang objektif umum, ini adalah objektif khusus bagi kategori ini ya. Meningkatkan budaya inovasi di kalangan pelajar, membangunkan kemahiran berfikir secara inovatif agar dapat diterapkan dalam setiap model pembelajaran seperti kerja khusus, latihan bengkel dan bengkel maupun sesi pembelajaran. Ya. Saya buat sepatah lalu tuan-tuan lah ya. Menghasilkan inovasi-inovasi yang boleh dicontohi dan memberi faedah kepada bidang pendidikan, menyumbang kepada peningkatan PDP, menggalakkan pelajar melaksanakan pelbagai pembaruan, menambah baik
dan memberi impak di sekolah, menyemarakkan persaingan sehat di kalangan warga, pendidik dan untuk membaiki amalan pendidikan lah. Kemudian memberi pengiktiraf kepada inovasi atau inovasi yang diperkenalkan atau dicipta oleh pelajar-pelajar. Saya nak pada yang paling penting sama tuan pemenang untuk sekolah rendah dan sekolah menengah anugerah inovasi sekolah rendah dan sekolah menengah ni, so masing-masing akan dapat 10K, 8K dan 5K pertama, kedua dan ketiga. Syarat penyertaan telah dibincangkan tadi cuma saya fokuskan pada MB permohonan penyertaan untuk sekolah rendah dan sekolah menengah ini adalah dibuat menggunakan borang permohonan yang disediakan oleh Urustia. Lampiran A1 untuk sekolah rendah, lampiran A2 untuk sekolah menengah. Saya sukan tuan-tuan ramai pelajar kita ni yang berbakat. Jadi rugi pelajar kalau tak masuk kita masuk juga Dan inovasi ini mesti asli. Seperti saya telah beritahu tadi, yang telah kita bincangkan tadi, ini adalah syarat umum yang mesti dipatuhi. Juga sama inovasi, sama ada inovasi penciptaan atau inovasi penambahbaikan pun sama bilangan peserta tadi Okey, tiada yuran tuan-tuan tiada yuran. Okey, saya nak masuk yang I ni Pihak Urustia akan menyenarai pendek 20 penyertaan terbaik daripada sekolah rendah, 20 penyertaan terbaik daripada sekolah menengah untuk bertanding pada penilaian peringkat akhir yang akan diadakan secara bersemuka. Artinya, semua dokumen ini tuan-tuan kita hantar online. Semua kita hantar online dan kita akan buat yang terpilih 20 terbaik daripada sekolah rendah, 20 terbaik daripada sekolah menengah akan dipanggil untuk bersemuka. Saya rasa mestilah di Ipoh tuan-tuan insya-Allah pada 4 hingga 8 September 2023. Peserta yang tidak hadir semasa sesi penjurian akhir tanpa sebab atau alasan yang dibenarkan oleh pihak Urustia di bahagian korporat, pejabat institusi kerajaan negeri Perak dianggap terbatal secara automatik. Dan keputusan juga ini adalah muktamad tuan-tuan Keputusan juri adalah muktamad atau penilai Okey, kita lihat yang paling penting. Okey, format penulisan. Format penulisan untuk laporan dia ada pengenalan. Saya juga seperti selalu tuan-tuan mengenai sekolah, latar belakang sekolah, maklumat yang berkaitan, pengenalan inovasi. Semua maklumat ni tuan-tuan yang paling penting mesti ada. Sebab ini semua ada pemarkahan dia. Jadi jangan ada yang terlepas pandang lah. Kalau boleh buat senarai semak. Supaya jangan ada tertinggal setiap bahagian pun Dan kalau boleh, jangan kalau boleh lah tuan-tuan, saya rasa kena ikut. Jangan kita buat, mungkin kita sebelum ni kita dah masuk bertanding, kita ada format kita sendiri, ataupun daripada peringkat pertandingan di peringkat kebangsaan, antarabangsa yang kita sertai ada formatnya tersendiri. Kita gunakan format tersebut, kita masukkan saja. Jadi tak boleh begitu tuan-tuan. Kita kena ikut format yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri Perak ini. Supaya memudahkan juri memberikan markah. Jadi juri pun senang cari markah sebab kita ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak mereka Jadi pengenalan inovasi, tujuan projek, objektif tuan-tuan Objektif ni mesti berdasarkan masalah. Jadi tuan-tuan boleh tujuan ni sebenarnya hampir sama kepada masalah lah. Jadi kalau tuan-tuan nak asingkan tujuan dengan masalah pun boleh. Kalau tuan-tuan nak tambah tak ada masalah, tapi jangan tak ada perkara yang diperlukan. Mesti ada cuma saya cadangkanlah tuan-tuan, kebanyakan penulis dia ialah pengalaman saya sebagai juri, objektif dengan masalah itu ada kaitan. Masalahnya lain, objektifnya lain. Jadi pastikan tujuannya dan objektif itu adalah berkaitan ataupun masalah dan objektif itu ada berkaitan yang sama. Jadi tuan-tuan boleh tambah juga sini masalah selain daripada tujuan. Dia memang ada sedikit perbezaan setengahnya sama saja setengahnya membuat sedikit perbezaan Tujuan ni lebih umum, tapi kalau masalah ni lebih berfokus Okey, proses pelaksanaan inovasi kena nyatakan tempoh pelaksanaan, peringkat pelaksanaan Peringkat ni penting tuan-tuan kalau boleh ada juga peringkat pelaksanaan di luar dikongsikan yang lain implementasi kewangan jika ada. Ni tak apa. Jika ada buat, jika tak ada tak apa. Kaedah pencetus idea, pengurusan atasan pelajar, elemen kolaborasi, kategori inovasi, indikator atau petunjuk inovasi. Inilah di bawah tajuk ni tuan-tuan pengenalan mengenai inovasi.
Sebelum saya terlupa tuan-tuan, senang cerita tuan-tuan lah. Kalau saya membuat satu pertandingan atau penulisan, kita ada peta minda. Sebab dalam syarat ini dia tak ada khaskan berapa muka surat yang mesti kita buat. Jadi saya cadangkan tuan-tuan ada peta minda bagi setiap bab ni tadi. Setiap chapter ni tadi ada peta minda dia. Tujuannya tuan-tuan memudahkan pihak juri melihat ke mana arah tuju yang mereka akan baca ya. Jadi itulah kalau pengenalan tadi memang agak banyak ada elemen kolaborasi, kategori inovasi, indikator, input pelanggan yang ambil kira, ya. Peringkat akhir, peringkat pertengahan, permulaan bagi semua peringkat. Ya. Maksudnya input lah untuk menciptakan inovasi ni ya. Mekanisme maklum balas dan pelanggan. Ini pengenalan tuan-tuan ya. Ini kalau nak kira input pelanggan ni kalau dalam pembinaan aplikasi lah sebagai ujian rintis. Ya, ini ujian rintis lah tuan-tuan ya, input pelanggan. Kita nak ambil maklum balas sebelum satu sistem itu kita betul-betul boleh dimasukkan sebagai ujian beta lah. Ini dikatakan dalam aplikasi ujian beta. Ujian alpha. Ujian alpha atau ujian rintis, kemudian baru ujian beta. Ini masih dalam pengenalan ya. Kemudian baru kita impak dia. Impak sebelum dan selepas inovasi dihasilkan. Perbandingan mengenai kaedah sistem menimbulkan masalah-masalah yang dihadapi carta alin kerja. Kena ada carta alin kerja sebelum dan selepas inovasi dihasilkan. Maklumat-maklumat yang lain yang berkaitan perlu disokong oleh data, gambar atau bukti yang jelas. Ini sebelum dan selepas. Paling baik gambar tuan sebelum ni berapa markahnya. Itu data ya. Kalau gambar mungkin sebelum ni sekolahnya kotor. Selepas tu sekolahnya bersih. Atau sebelum ni sekolahnya kotor. Selepas ni sekolahnya bersih. Ini untuk sebelum dan selepas. Ini sebelum dan selepas tuan ni. Beza dengan 5.3 impak inovasi. Ini fokus pada sekolah apa yang diperoleh, kesan kepada sekolah, impak kepada pelajar, impak kepada rakyat, impak kepada kumpulan sasar. Ya. Yang 5 tadi, 5.2 tadi lebih pada sebelum dan selepas. Macam rumusan keseluruhan lah tuan-tuan ya. Tapi ini lebih berfokus, lebih mendalam. Jadi diuraikan lebih detail bagi sekolah, pelajar, rakyat ni perkongsian ya, sekolah lain tuan-tuan ya. Boleh kongsikan di sekolah lain dan kumpulan sasar. Lagi bertambah lagi baik tuan-tuan ya, impak ni yang besar lagi baik. Ya. Elemen inovasi. Apa yang ada inovatif atau kreativiti kat situ ya, penciptaan nilai, elemen dia, mungkin boleh memudahkan atau menyelesaikan masalah. Ya. 5.4 ya. Keberkesanan, gambar faedah nyata diperoleh peningkatan produktiviti lah tuan-tuan ya. Maksudnya ni tuan-tuan boleh keberkesanan yang mungkin selain daripada impak tadi dia ada keberkesanan. Maksudnya mungkin hampir sama tapi mungkin keberkesanan pada guru-guru yang lain lah. Ya, pada guru-guru yang lain. Ya, ataupun boleh masa PDP tu dapat dipendekkan. Ya, yang penting tuan-tuan mesti ditulis. Jangan tak ditulis. Kalau tuan-tuan nak ulang balik pun boleh daripada tadi ya, mungkin hampir sama, tuan-tuan ulang balik yang impak dan inovasi tadi, tetapi kat sini mungkin lebih sedikit mendalam atau kupasannya ke arah sedikit berbeza. Ya? Tapi boleh gunakan poin yang sama ya. Signifikan ya. Bagaimana ini signifikan, kenapa dia masa pelanggan, kenapa dia jimatkan masa, sejauh mana dia boleh memenuhi objektif, sejauh mana juga boleh diaplikasikan dengan sekolah lain. Ni ya, relevan ya. Boleh menulis sambungan pada sekolah lain. Ya. Okey. Seterusnya, banyak ni tuan-tuan ya. Pengiktirafan. Ya ini itu yang saya belum maklumkan sebelum ini ya. Tuan-tuan boleh berikan pengiktirafan yang mungkin masa versi 1, versi 2. Anggaplah untuk yang tuan-tuan hantar ni dah versi 3 lah. Apa yang pengiktirafan di peringkat sekolah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Semuanya ni tuan-tuan perlu diberikan. Jangan ada tertinggal satu pun. Biasanya yang tertinggal ni sekolah. Yang sekolah ni boleh tertinggal. Kalau boleh semua tuan-tuan kena isi dan memang kena buat sebenarnya terus terang tuan ya.
Sebelum saya terlupa, kena penulisan ni sebab tak ada had muka surat, lagi tebal, lagi baik. Sebab tu banyakkan peta minda, banyakkan grafik, banyakkan gambar. Supaya lebih tebal penulisan tuan-tuan. Ya. Sebab kita hantar pun nanti, hantar dalam bentuk soft copy tuan-tuan ya. Bukan kita nak binding pun ya. Okey, penutup, rumusan terhadap laporan. Dan untuk permulaan tuan-tuan ya. Permulaannya nanti dia mesti ada ringkasan eksekutif ataupun senangnya dipanggil abstrak lah. Dia abstrak dia. Latar belakang agensi, laporan penuh kita dah buat tadi, ada di bahagian yang telah ditetapkan. Cuma untuk ringkasan eksekutif ni macam abstrak lah. Di muka hadapan sekali sebelum kita masuk kepada chapter-chapter yang seterusnya. Hampir sama seperti membuat penulisan tesis lah tuan-tuan ya, ataupun kajian tindakan. Cuma bezanya dia tak panggil abstrak, dia panggil ringkasan eksekutif ya. Okey, ini syaratnya. Font Arial dengan saiz 12, line spacing 1.5 dengan portrait orientation. Boleh bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ya. Okey. Ini telah diberitahu tadi ya. Yang layak akan dipanggil 4 hingga 8 September. Okey, semua saya nak fokuskan. Ini tuan-tuan ya. Skala permakahan ya. Ni. Okey, idea 25%. Hasil inovasi 20%. Impact ni tuan-tuan ya. Sebab tu impact tadi tuan-tuan kena tulis banyak. Dan impact tu kena dibuktikan nampak. Hasil inovasinya bagaimana? Impact dia bagaimana? Impact kepada masyarakat. Ya. Output ni tadi ujian ni lah lebih kurang kepada apa? Ujian pra dan post. Sebelum dan selepas itu adalah output. Tapi impact dia daripada output tadi, apa yang jadi? Tuan-tuan boleh beza ya? Artinya output ni tadi ujian pra dan post. Artinya inovasi kita memang lebih baik. Telah diberikan data baik. Tapi yang paling penting, apa impaknya? Setelah keputusan itu diperoleh. Ini 40% ya. Besar tu ya. Komitmen pengurusan atasan dan persembahan. Persembahan ni kekemasan kita lah. Saya percaya kalau kita buat grafik, ya, grafik tu memudahkan juri, persembahan kita insyaAllah dapat 10 markah penuh. Tapi itulah nombor 3 tuan-tuan ya. Perlukan impak yang besar lah, markahnya tinggi di situ ya. Okey. Ini tuan-tuan penumpuan lah. Ini untuk tumpuan penilaian. Tadi idea ya. Ada idea tadi saya teruskan lah. Creativity yang 25% ya. Hasil output ya. Itulah tadi ya, tahap pelaksanaan tadi ya. Masa itulah prototype ya. Ataupun ujian rintis atau ujian alpha ya. Kena ada tuan-tuan ya, kalau tak ada pun tuan kena buat juga. Kalau tidak tak boleh. Ya. Itu menunjukkan kita buat sistem tu memang secara teliti. Ini impak yang besar tadi tuan-tuan ya. Ini saya tadi bincangan ya. Yang tadi lebih pada ujian pra dan post. Ya. Yang ini adalah dah penuh Okey. Impaknya makan besar. Okey, saya teruskan. Sebab kita ada banyak lagi kategori. Jadi setiap Johan 80 hingga 100 layak untuk masuk pula dalam kategori yang seterusnya, iaitu anugerah inovasi Menteri Besar yang hadiahnya 50k tuan-tuan adegan utama lah. Okey, tata cara ini paling penting. Pertama memuat naik pautan Google Drive yang mengandungi video projek dan laporan projek. Video kena buat tuan-tuan laporan projek. Ingat tuan-tuan dalam bentuk PDF, bukan bentuk Word tuan-tuan melalui pautan Google Form yang disediakan oleh Urustia sebelum atau selewatnya 31 Julai. Saya cadangkan tuan-tuan antara 28 hingga 30 tu cantik tuan-tuan nak hantar. 31 tu takut lain tu jam. Paling baik saya ingat 28 lah tuan-tuan 28 tu the best lah tuan-tuan nak hantar 28 Julai Oh, rupanya 50 muka surat. Tadi saya cari tak jumpa tuan-tuan rupanya ada 50 muka surat. Oh, rupanya ada saya betul semula saya tidak perasan tadi. Saya sebenarnya cari cuma tak jumpa Masa saya bentar ni baru tu jumpa. Artinya penulisan tadi hendaklah 50 muka surat. Tidak lebih 50 muka surat bersama dengan gambar lah tuan-tuan Paling baik kalau tuan-tuan bolehlah sediakan dalam format apalah kalau tuan-tuan boleh sediakan. Tapi itu bukan syarat utama jadi tak kisahlah.
Kemudian ada juga tuan-tuan perlu hantar video persembahan 5 hingga 10 minit bagi format MPV. Resolusi ialah Full HD dan perlukan beri pautan saja. Ini cara yang tak susah tuan ya. Tadi dalam bentuk, penulisan tadi dalam bentuk PDF. Manakala untuk yang ini tuan-tuan boleh berikan dalam bentuk mungkin tuan-tuan masukkan dalam YouTube. Tapi YouTube tu tuan-tuan jangan kongsikan tau. Maksudnya jadikan sebagai apa, saya lupa istilahnya. Ada tuan-tuan yang boleh ingat tak dalam YouTube? Kita bukan publickan dia. Kita public. Kita maksudnya kita link tu kita dah buat tapi tidak jadikan public. Rasanya antik. Apa saya dah terlupa gunakan pautan tersebut kita boleh kongsikan. Itu cara pertama. Cara kedua, tuan-tuan masukkan video tersebut dalam Google Drive tuan-tuan masing-masing dan kongsikan link tersebut di dalam pautan yang disediakan ya. Okey. Ini tadi diulang balik. Ini kalau tuan-tuan nak berhubung. Ini adalah borang penyertaan yang tuan kena isi. Borang ni perlu diisi untuk sekolah rendah. Bersama dengan penulisan. Saya esokkan borang ni asing, penulisan pun asing. Jangan tuan-tuan sekalikan ini untuk borang. Kemudian setelah borang ini untuk sekolah menengah. Dan di sini ada link. Link bagi menghantar soft copy tadi. Artinya memang kita tak ada kos untuk cetakan. Tuan-tuan buat dalam PDF dan yang lebih 50 muka surat. Cuma saya bagi saya lah, kalau saya lah kita membuat penulisan tadi, tambah dengan rujukan tuan-tuan Paling baik ada rujukan. Menunjukkan penulisan kita ni memang menggunakan bahan ilmiah lah dengan rujukan sekali. Okey, dan kita nampak berbeza dengan orang lain lah. Sebab di sana tak dinyatakan perlukan rujukan. Kita tambahkan bibliografi ataupun rujukan penulisan Okey, tuan-tuan, ini habis saya terangkan berkenaan untuk anugerah inovasi sekolah rendah dan sekolah menengah. Jika ada pertanyaan, tuan-tuan boleh berikan atau kemukakan. Kalau tidak ada, saya akan sambung untuk seterusnya. Yang kali ini saya akan cepat sikit tuan-tuan sebab dia lebih kurang saja. Kita masuk pada cuma strateginya tuan-tuan lah yang mana satu kita nak masuk. Panduan paling penting tuan-tuan, masuk yang tuan-tuan rasa paling sikit orang masuk bertanding. Tuan-tuan kena andaikan begitu. Kategori mana yang paling sikit orang masuk. Kalau sekolah rendah pun, rasanya inovasi mana yang orang paling tak pernah buat. Tuan-tuan kena fikirkan sampai macam itu. Jangan kalau boleh sama. Elakkan kalau rasanya orang lain pun buat benda yang sama. Orang lain tak buat, tuan dia buat benda macam ni. Itu sebenarnya ada kemungkinan besar tuan-tuan nak menang. Itu ada tip untuk menang tuan-tuan Masuk kategori yang paling kurang orang sertai. Tapi kalau terpaksa masuk juga kategori yang memang banyak orang sertai, tuan-tuan kena fikirkan inovasi yang memang orang lain tak nak buat. Tuan-tuan saja yang pernah buat. Memang namanya dah wow lah. Tapi isinya kena wow juga. Setengahnya namanya wow. Tengok isinya sama pun macam yang produk lain. Jadi itu mungkin menjadi kekangan lah. Kalau boleh, tajuknya wow, isinya pun wow tuan-tuan Okey, seterusnya saya masuk kepada Anugerah Inovasi Lestari Bumi Hijau, AILBH, ringkasannya Okey, saya teruskan saja. Okey, objektif ini penting tuan-tuan sebab objektif ini menggambarkan inovasi ini ke arah mana Jadi saya kena baca objektif khusus bagi kategori ini, memacu inovasi dan menyumbang kepada penyediaan infrastruktur yang berdaya tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Tuan-tuan tajuknya pun nampak dah. Inovasi Lestari Bumi Hijau. Mengembangkan potensi penggunaan tenaga boleh diperbarui dan menjimatkan kos. Membantu usaha pemeliharaan biodiversiti dan mengoptimumkan kelestarian sumber air. Jadi saya cadangkan tuan-tuan kalau pelajar tuan-tuan ada cipta yang suatu lah yang mungkin menggunakan barang kita semula sebab menggunakan boleh juga menghasilkan tenaga yang boleh diperbarui menggunakan bahan kita semula, itu boleh lah. Tapi saya cadangkan tuan-tuan masuk pada pelajar lah. Di sini takut ramai ini maksudnya untuk guru lebih baik. Tapi pastikan memang boleh meningkatkan tenaga
ya, tenaga yang boleh diperbarui dan boleh membantu pemeliharaan biodiversiti dan kelestarian sumber air. Itu penting tuan-tuan ya. Pastikan yang itu adalah. Kalau buat pertanian, kompos. Macam mana tuan-tuan ya? Mungkin boleh. Tapi saya percaya saingannya sangat hebat. Kecuali kompos tuan-tuan tu memang lain daripada lain. Yang memang dapat membuktikan mengoptimalkan memelihara biodiversiti dan mengoptimalkan kelestarian air. Dan boleh juga menyeimbangkan tenaga. Ya? Menyeimbangkan kos. Baru boleh tuan-tuan ya. Ada yang sama macam tadi? Okey, seperti tadi yang saya maklumkan ya, terbuka pada semua jabatan negeri Perak. Artinya ramai boleh masuk lagi tuan, jabatan negeri Perak boleh masuk, jabatan hospital boleh masuk, PBT boleh masuk, daerah dan tanah boleh masuk, badan berkanan boleh masuk, anak syarikat pun boleh masuk. Apa lagi? IPT pun boleh masuk, termasuk IPG lah tuan-tuan ya. Sekolah menengah dan sekolah rendah pun boleh masuk. Khas untuk guru. Artinya saingan di sini memang banyak tuan-tuan ya. Memang banyak. Ya. Jadi kalau ada syarikat yang boleh, bukanlah syarikat maksud saya. Ya mungkin syarikat lah. Ada agensi ya. Yang mungkin badan berkanun ya, yang dapat menghasilkan sumber tenaga jimat. Memang saya itu mereka ada potensi untuk lebih kuat untuk menang lah tuan-tuan ya. Okey, maksimum 2 penyertaan seperti yang saya maklumkan tadi. Sama je tuan-tuan ya. Ini sama saja. Sama saja, tertutup sama. Cuma close project bergantung pada kita lah. Dia ada juran. Ya. Okay, dia juga akan panggil ya. Okey, inilah penulisan tadi saya tunjuk ya. Ada pengenalan, lebih kurang sama ya. Sama je tuan-tuan ya. Sama tadi. Tak ada beza pun. Cuma objektifnya berbeza. Itu saya tuan-tuan ya. Kalau tadi objektifnya pada PDP, ini objektifnya kepada kelestarian alam sekitar. Tapi semua sama. Semua sama. Sebab itu saya dah terangkan awal tadi ya. Impak sebelum dan selepas. Impak inovasi. Ini tadi output tuan-tuan ya. 5.1 pada ini output, ini outcome ya. Okey, elemen inovasi. Okey, sama. Sama tuan-tuan. Iktirafan pun sama. Semua kita tengok muka surat ada tak? Muka surat beza tak? Okey, juga akan disalai pendek ya. Cuma yang ni tak ada beritahu. Kalau sekolah menengah sekolah rendah tadi beritahu 20 sekolah menengah, 20 sekolah rendah. Yang ini dia tak beritahu. Berapa orang yang dipilih sebagai senarai pendek, dia tidak dimaklumkan dalam syarat ini ya. Okey. Jadi tak ada jumlah minimum, tak ada dinyatakan. Cuma akan dimaklumkan saja. Okey, ini sama tuan-tuan ya. Cuma dia tambah sini aspek lestari bumi hijau. Ya. Walaupun 10% tuan-tuan, tapi kita kena lihat impak ni. Impak ni yang berdasarkan objektif tadi ya. Kita lihat tadi ya, secara mendalam, secara detail. Sama macam tadi, cuma saya tengok yang apa bezanya tadi. Cuma nak tengok yang tadi ya. Ini maksudnya kita terangkan baliklah daripada impak tadi, cuma dalam arah yang sedikit umum dan sedikit berbeza. Ya, berdasarkan kesan, maksudnya yang tadi kesan khusus. Ini pada kesan umum lah. Ya, kalau pada tadi kesan khusus tuan-tuan ya. Outcome tadi lebih pada kesan khusus ya. Ini kesan pada umum ya. Aspek lestari hijau. Persembahan bersama. Okey. Okey, yang ini berbeza sikit. Menghantar pak salinan dan borang pak salinan ya. Tapi menggunakan job form. Ya. Dia tak ada borang. Tapi borang tadi dalam bentuk job form ya. Kemudian kena cetak dan ditandatangan. Ya. Isi dalam job form borang tersebut, print dan ditandatangan oleh ketua jabatan. Kemudian laporan tadi kena hantar melalui soft copy.
email atau mana-mana platform yang bersesuaian bersetempat naskah salinan laporan projek inovasi perlu dikemukakan pada pihak berusaha sebelum masa lawannya 31 Julai. Artinya tuan-tuan kena berikan 4 naskah lah. Dalam bentuk PDF. Saya percaya ini dalam bentuk PDF lah. Saya kata soft copy Okay. Dan juga sama tidak boleh melebihi 50 muka surat tuan-tuan Saya baca balik memukakan soft copy laporan ILBH 203 melalui email ataupun Google Drive. Maksudnya link itu atau mana-mana platform yang sesuai berserta 4 naskah laporan. Saya rasa 4 naskah laporan ni macam saya rasanya yang ini macam dia nak hard copy ni jadi maksudnya kita kena masukkan ke dalam apa pun nanti tuan-tuan rujuk pada link nanti yang diberikan, borang yang diperlukan tadi. Kalau saya baca berkali-kali macam nak soft copy kan. Tapi kalau kita lihat lihat lebih mendalam seolah macam perlukan hard copy lah. Apapun nanti dalam borang tadi akan dinyatakan kepada siapa kita nak hantar tuan-tuan borang yang dalam job form tu tadi tuan-tuan InsyaAllah nanti kalau perlukan kita akan bincang lebih lanjut secara mendalam nantilah Okey, ataupun tuan-tuan boleh bertanya terus pada pihak terbabit Okey, sama juga 50 muka surat juga perlu menghantar video dan kena hantar melalui email melalui email di sini. Okey. Dia ada senarai semak tuan-tuan Inilah untuk link tadilah. Untuk job form tadi. Dan di sini ialah senarai semak. Pun juga kita kena isi. Betul tuan-tuan, jumpa pun. Menyertai 4 salinan borang penyertaan. Daripada job form. 4 salinan dalam bentuk hard copy. Cuma hard copy ni nak beri masa bila? Mungkin masa di senarai pendek. Ataupun nanti tuan lihat pada masa borang. Bila isi borang tu adakah kita kena hantar awal, kita perlu post. Ataupun kita hantar semasa jika kita di senarai pendek. Apapun saya akan bertanya nanti dengan pihak urus setia lah. Atau tuan-tuan juga boleh bertanya dengan pihak urus setia. Okay. Artinya laporan B juga kena isi tuan-tuan sekali Dan borangnya dalam job form tadi. Okey tuan, ada pertanyaan? Tak apa tuan-tuan nanti bila kita mengisi kita sama-samalah kita berkongsi pandangan dan pendapat untuk cara penghantaran Okey, seterusnya jika juga saya dapat makluman atau info baru saya juga akan kongsikan dengan tuan-tuan melalui daripada Persatuan PIBDP Kebangsaan atau melalui pada pengetua atau guru besar tuan-tuan Okey, kalau tak ada saya teruskan. Kita ada 2 lagi. Ini yang terbuka tuan-tuan Kita lihat yang terbuka. Okey. Saya cuma nak fokus pada objektif tuan-tuan supaya kita nampak berbeza. Memupuk pembudayaan inovasi pejabat awal Negeri Perak, memperkukuhkan penghasilan inovasi produk perkhidmatan yang berimpak tinggi kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi negeri dan menambah baik perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih cekap dan produktif. Artinya yang ini adalah lebih kepada inovasi yang umum, bukan untuk alam sekitar tapi lebih umum lah. Dan terbuka. Cuma siapa pesertanya? Hadiahnya masih sama. Pesertanya sama macam tadi tuan-tuan Sama seperti tadi. Cuma dia bukan pada alam sekitar tapi sampailah daripada guru, sekolah dan anggota kumpulan pelaksana. Artinya pesangannya memang banyak. Memang banyak.
Saya percaya PBT nanti tak akan masuk yang ini. Dia akan masuk kategori mereka lah. Kalau mereka masuk yang ini juga, tentu akan saingan itu akan bertambah. Okey. Ini kalau kelihatan berbeza. Ini sama je tuan, sama tadi. Sama yang umum tadi saya terangkan. Okey, sama. Format penulisan pun lebih kurang sama, tak ada perbezaan. Cuma dia ada piagam pelanggan lah berkaitan bajet inovasi ataupun objektif inovasi pun boleh tuan-tuan. Masalah lain jika berkaitan. Okey. Sama. Okey, signifikan pun sama. Okey, huruf pun sama, rumusan pun sama. Ada ringkasan eksekutif. Okey, sama juga. Nampaknya tidak dinyatakan berapa bilangan senarai pendek, hanya akan dimaklumkan senarai pendek saja. Bilangan tak diberitahu, tarikhnya masih sama. Tarikh keputusan pemenang utama juga masih sama pada Oktober 2023. Ini sama seperti macam untuk pelajar juga. Tak ada perbezaan. Pun sama. Kita nak tengok cara penghantarannya tuan-tuan. Okey. Okey, calon yang menyertai untuk yang kategori terbuka ni sama nampak tuan-tuan. Ini mengisi borang. Job form melalui imbasan QR code. Yang telah disahkan. Artinya job form pun diisi, kemudian salinan job form ni pun kena disahkan dan dihantar juga. Kemudian memberikan soft copy terbuka untuk kategori terbuka melalui email atau Google Drive. Mana-mana platform penyesuaian, 4 naskah laporan projek. Sama juga macam tadi tuan-tuan tak ada beza. Borangnya di QR code. Juga 50 muka surat. Durasi video 5 hingga 10 minit. Okey, tak ada perbezaan. InsyaAllah tuan-tuan boleh hubungi lah. Tadi kita tak ada orang pegawai yang kita boleh hubungi. Tapi nampaknya di sini ada pegawai yang kita boleh hubungi. InsyaAllah saya juga akan berhubung lah. Dan kita akan berbincang. Sekali lagi nantilah kalau perlu. Atau berkongsi melalui Telegram atau WhatsApp. Tentang panduan-panduan terkini. Kalau kita scan. Kalau saya masuk sini tuan-tuan. Saya cuba masuk apa yang berlaku. Kita lihat borang. Okey. Okey. Inilah universiti terbuka. Kalau kita start filling kita kena isi. Ini saya dah tadi masuk. Laporan A. Ini terbuka tadi. Nak tajuk projek. Projek disiapkan dan akan mulai bila. Ini pernah. Kalau ada, nyatakanlah untuk jam versi 1, versi 2 tadi. Ringkasan projek. Maklumat jambatan, agensi, nama kumpulan. Nama ahli kumpulan, maklumat pegawai yang boleh dihubungi, jawatan, telefon bimbit, email. Okey. Kemudian kau submit dan boleh preview PDF. Apa yang tuan-tuan isilah. Ini kita kena print 4 salinan. Kita kena isi 4 salinan. Cuma cara menghantar tu yang saya masih lagi kita perlu lihat semula. Saya akan perlu rujuk semula lah. Kalau di sini pihak tinggi dan diberikan pada pihak urus setia. Kalau gaya ni kita kena post ni. Kita kena post ke alamat sini. Apa pun nanti saya akan berhubung balik dengan berkenaan cara penghantaran dan kita akan kongsikan semula nanti tuan-tuan. Okay, sebab bahasa ni masih dihubungi mereka masih dalam proses pentadbiran. Jadi saya nak hubungi sekarang pun takut mengganggu mereka lah. Apa pun tak apa tuan-tuan, kita boleh start awal, mulakan awal. Cara penghantaran tu pun lambat lagi sebab cara penghantarannya Julai, kita masih ada April, Mei, Jun. Jadi kita ada lagi, kalau nak kirakan tolak April pun kita ada Mei, Jun dengan Julai atau ada 3 bulan lah
Jadi kita biarkan dulu pihak pentadbir untuk membuat ialah mungkin ada pengurusan pentadbiran dalam sistem pertandingan ini ya. Sebab itu saya tak nak lagi bertanya awal supaya mungkin mereka ada penambahbaikan dan sebagainya. Jadi saya berikan ruang kepada mereka untuk membuat penambahbaikan. Kita fokus dulu pada penulisan dan penyediaan bahan. InsyaAllah tuan-tuan, selepas raya nanti saya akan kongsikan lagi semula cara lebih lengkap, cara penghantaran untuk bahan-bahan seperti borang, empat penulisan tadi ya, hard copy-nya, 4 salinan penulisan hard copy-nya yang perlu dihantar dan bagaimana cara menghantarnya. Kita tanya boleh ya? Okay, seterusnya yang terakhir, kita masuk kepada akar umbi. Okey, akar umbi tuan-tuan ya, objektifnya hampir sama dengan terbuka. Ya, hampir sama. Cuma dia masuk bidang sains dan teknologi. Tuan-tuan ya. Juga ada mempunyai kreativiti dan inovatif. Ya, mempromosi dan menuju produk, memberi faedah lah kepada masyarakat. Hampir sama tuan-tuan ya. Hampir sama ya. Cuma siapa yang belum menyertai ni? Kita lihat. Yang ini berbeza. Persatuan, pertubuhan, seperti yang nyatakan oleh tadi Cikgu Rumizadi ada bertanya tadi, pertubuhan boleh, organisasi boleh atau individu perseorangan. Di negeri Perak, Darul Izzuan. Maksimum 2 penyertaan. Ini lebih terbuka akar umbi ni. Lebih terbuka dan saya percaya macam persaingan daripada PBT tak akan masuk dalam kategori ni. Sebab mereka ada banyak kategori tadi ya. Mereka juga ada kategori untuk khas untuk PBT. Mereka juga ada kategori yang terbuka dan juga untuk alam sekitar tadi ya. Ini khas untuk akar umbi, pertubuhan atau organisasi ataupun individu. Perseorangan tuan-tuan ya. Cuma perseorangan kita lihat berapa orang yang boleh ni. Dia kata individu mesti ada seorang kan. Swasta tak dibenarkan tuan-tuan ya. Swasta tak dibenarkan. Artinya sekolah pun tak boleh lah maksudnya. Memang sekolah bukan swasta tapi sekolah tadi ada kategorinya tersendiri. Ini khas untuk persatuan ya atau NGO. Ini seorang saja. Seorang saja boleh. Tadi dua-dua. Ini seorang saja boleh tuan-tuan ya. Okey. Sama juga. Okey, tidak melebihi 10 minit pun sama. Oh, di sini dia tuliskan poster. Dan salinan softcopy poster projek. Kena ada poster. Ya, yang tadi kalau kita ingat poster tak tuan? Saya ulang balik. Takut-takut saya terlepas pandang. Kita lihat yang terbuka. Ada tak poster? Nampaknya tak ada poster. Ya, untuk terbuka tak ada poster tuan-tuan ya. Okey, untuk akar umbi, jika diteliti secara mendalam, dia ada poster tuan-tuan ya. Garis panduan penyediaan video pembentangan inovasi dan poster projek inovasi. Artinya dia ada poster. Ya. Kemudian juga kena ada merakam video lah. Ya, dalam format. Saya baca semula tuan-tuan ya. Kita lihat balik atas ya formatnya. Setiap penyertaan perlu menghantar video pembentangan yang berdurasi tidak melebihi 10 minit dan salinan softcopy poster projek inovasi untuk dinilai oleh ahli panel. Okey. Panel penilai menilai berdasarkan kandungan persembahan video dan poster. Ya. Macam tak ada penulisan ya. Mengandungi maklumat berkaitan projek inovasi. Keputusan panel adalah muktamad.
Okey, video pembentangan persembahan perlu dinilai melalui email, perlu dihantar melalui email. Ya. Oh, yang ini macam tak ada penulisan tuan-tuan ya. Tiada penulisan untuk akar umbi. Tidak semula, tiada penulisan untuk akar umbi ya. Cuma kita hantar video pembentangan. Ya. Saya ulang balik ya. Video pembentangan, persembahan dan poster perlu dihantar melalui email. Artinya hantar soft copy saja ataupun pautan link tadi. Okey. Dan garis panduannya, persembahan peserta bagi penyampaian semua maklumat berkaitan projek inovasi adalah berbentuk penghasilan video dan poster projek. Inovasi mengikut daya kreativiti masing-masing lah ya. Peserta mestilah menggunakan alat perakam video sendiri, sama ada perakam video atau pintar untuk menghasilkan video yang berkualiti agar mudah dinilai oleh penilai berdasarkan kriteria penilaian, kreativiti dan inovasi yang dinyatakan. Kemudian format video yang ditetapkan adalah bentuk MP4, MPG ataupun MOV, WMV sahaja dan tidak melebihi 900 MB. Tempoh video adalah tidak lebih 10 minit. Jika lebih tidak akan dinilai. Dan berikan juga saiz poster. Ya. Video pembentangan poster menggunakan bahasa Inggeris bahasa Melayu. Ada format nama, boleh diberikan nama ya. Untuk memastikan video tersebut. Bagi video dan poster ya. Ikut inilah caranya tadi ya. Contoh ya. AI nama projek tadi. Dan kita hantar melalui email. Okey. Inilah untuk video pembentangan. Ada aktiviti kesignifikan, kecakapan, kebersamaan kos, potensi, pelaksanaan, pembentangan dan poster. Ya. Okey. Oh, rupanya ada juga. Oh, ada penyediaan laporan inovasi ya. Penyediaan laporan inovasi adalah diwajibkan kertas dan margin guna kertas bersaiz 1 inci. Tidak memasukkan nombor muka surat. Okey, abstrak objektif ya. Ada di sini ya. Ada sikit laporan tapi tak payah nombor muka surat dia. Faedah-faedah. Ada juga lah laporan tapi lebih laporan mesti dalam bahasa Melayu. Tidak lebih daripada 250 perkataan untuk abstrak. Okey, ini format dia tuan-tuan ya. Okey, laporan juga perlu dihantar. Okey. Artinya untuk akar umbi ni sebenarnya ada 3. Ada video pembentangan. Ada juga poster. Ada juga penulisan tapi agak macam ringkas. Lebih ringkas lah. Laporan pun tidak lebih daripada 4,000 patah perkataan. Termasuk rujukan. Dan mesti dihantar melalui email lah. Dia tak boleh hantar hard copy ya. Okey. Okey, tata cara. Kita lihat tata cara tuan-tuan. Minta maaf dah terlambat sikit tuan ya. InsyaAllah kita cuba habiskan sebelum 4.30. Ya, sebab saya tak boleh nak laju sangat juga. Sebab setiap kategori itu berbeza. Ya. Okay, kita lihat tata cara permohonan. Menghantar satu salinan borang penyertaan. Cetakan daripada jawab form melalui QR code. Hampir A yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan. Pada urus setia, salinan wajib 31 Julai. Nampaknya macam ada juga kopi tuan-tuan ya. Merupakan soft copy laporan AI untuk akar umbi. Google Drive atau mana-mana platform yang dipesan bersama satu naskah salinan laporan projek inovasi perlu dikemukakan pada urus setia sebelum atau selewatnya 31 Julai. Oh, juga laporan lengkap adalah tidak lebih 50 muka surat. Okey, peserta yang terpilih akan disenarai pendek mengisi senarai semak. Okey. Kita tengok senarai semak. Ada tahap kopi. Ada juga. Ada juga kita nak hantar. Tadi 4 salinan, dia kena hantar juga satu salinan hard copy. Okey, nampaknya setiap kategori cara penghantarannya agak berbeza walaupun hampir sama. Cara pertandingan, cara
cara pengisi laporan juga agak sedikit berbeza lah. Ya, penulisan juga agak sedikit berbeza. Apa pun tuan-tuan kena rujuk semula kepada setiap garis panduan penyertaan ini. Dan saya juga akan maklumkan dari semasa ke semasa lah maklumat-maklumat yang saya akan peroleh apabila saya bertanya pada pihak urustia bagi setiap kategori ini tadi ya. Dan nampak gayanya setiap kategori ini pun urustianya pun macam hampir tidak samalah. Juga berbeza-beza ya. Yang tadi diberikan nombor telefon. Untuk yang akar umbi ni pula tidak diberikan nombor telefon. Ya. Tak apa. Jadi saya akan bertanya pelan-pelan bagi setiap kategori. Dan kalau saya boleh, saya segera kongsikan. Yang paling penting tuan-tuan fokus kepada penulisan untuk 3 bulan ini ya. Bermula pada April, Mei dan Jun. Julai itu untuk bulan Julai ialah untuk kita kemaskini dan proses akhir. Semakan dan proses akhir untuk kita menghantar. Okey, jadi sekarang tepat 4.21, minta maaf agak terlewat. Saya buka kepada pertanyaan sebelum kita akhiri pada talimat kita pada 4.30. Jadi saya buka pada pertanyaan tuan-tuan ya. Ingin bertanya. Silakan tuan-tuan. Okey, sementara tu tuan-tuan ya, saya ingin ingatkan semula tuan-tuan, mohon mengisi kehadiran. Okey, terima kasih. Itulah bila bagi talimat terlupa. Kita kena berada unlisted ya. Jadi kita jangan unlisted, maksudnya bila kita buat dalam apa tu YouTube, kita unlistedkan dia supaya hanya orang yang dapat link saja boleh tengok video tersebut. Terima kasih Puan Narimah. Bayaran semua percuma. Tidak dikenakan bayaran ya. Okey, saya kongsikan semula link. Ada yang meminta? Ya, memang yang ini akan masuk ke link ini untuk SPL KPM. Ya. Untuk SPL KPM. Okey tuan-tuan, ada pertanyaan lagi? Tuan-tuan boleh juga tulis di ruangan chat. Yang ada di situ. Okey tuan-tuan ya, saya okey ada. Cik Abdul Aziz, peringkat sama-sama Cikgu Nurhuda. Peringkat penyertaan pelajar macam mana? Saya kurang jelas masalah ni. Tapi pada pandangan saya maksud Cik Abdul Aziz ialah ya, PAJSK memang boleh masuk. Saya cadangkan untuk pelajar tadi masuk bagi kategori pelajar tadi. Ya. Sekolah menengah dan sekolah rendah. PAJSK pun memang boleh masuk. Syaratnya pelajar yang buat. Ya, pelajar yang buatlah. Ya. Kalau guru pula sebagai pembimbing. Sebab kalau guru dia tak boleh masuk kategori sekolah menengah, sekolah rendah. Cikgu tadi kena masuk kategori sama ada terbuka ataupun akar umbi ataupun kelas tarian tadi ya. Ada lagi pertanyaan tuan-tuan ya? Peringkat penyertaan pelajar tadi lah yang saya nyatakan ni, peringkat sekolah menengah atau sekolah rendah. Okey, ada lagi pertanyaan tuan-tuan? Okey tuan-tuan jadi sebelum saya lah untuk menutup pada perbingkilan pada petang ini, ingin saya maklumkan sekali lagi ya, ada beberapa maklumat detail contohnya macam cara menghantar hard copy, kepada siapa kita nak hantar, adakah pada alamat yang diberikan, adakah hard copy itu perlu dihantar sebelum 31 Julai ataukah hard copy itu dihantar jika kita di senarai pendek. Itu semua nanti saya akan bertanya lagi pada pihak urustia dan jika saya dapat saya akan kongsikan segera yang mungkin pada tuan-tuan sama ada melalui pelbagai platform lah, sama ada melalui WhatsApp ataupun Telegram. Ya, untuk peringkat ini memang saya tidak mahu bertanya lagi pada pihak urustia sebab mereka dalam proses ialah bila mana-mana membuat pertandingan dan mereka dalam proses penambahbaikan
bagi mungkin untuk syarat-syarat, sistem dan sebagainya. Jika tidak ada, terima kasih tuan-tuan. Saya mohon maaf salah dan silap sepanjang saya bertutur kata, sepanjang saya berbicara. Saya juga mohon maaf jika kekurangan maklumat yang saya berikan, jika ada kesilapan sepanjang maklumat atau info yang saya cuba sampaikan. Apapun saya cuba sampaikan yang terbaik. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kekurangan yang ada, dan saya mohonlah sangat tuan-tuan ya, semua guru-guru memasuki pertandingan ini, pelajar dan guru-guru terutamanya di daerah Bagan Datuk lah, Negeri Perak pun, apalagi di bawah Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak, sertai bersama sebab hadiahnya sangat lumayan, dan jika kita menang mungkin akan dapat memberi manfaat pada banyak pihak ya. Sampai dari peringkat daerah atau peringkat negeri, insya-Allah nanti ya. Khususnya pengalaman yang berharga untuk pelajar kita lah sebagai salah satu elemen kemenjadian murid. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Mohon sekali lagi isi kehadiran yang telah saya berikan. Jangan lupa isi sebab akan didaftarkan di dalam SPL KPM. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jumpa lagi tuan-tuan semua.